motion. Okay, contoh elastic motion seperti spring. Okay, spring ini bergerak. Ini merupakan satu contoh simple harmonic motion. Okay, dalam spring ini bergerak, kita boleh kira dia punya velocity dengan dia punya acceleration, dengan dia punya tempo ataupun periodic time. Okay, so apa yang penting di sini, formula ini Kxo sama dengan mg. K adalah constant bagi spring. Okay, spring constant. Setiap spring ini mesti ada dia punya nilai formula ataupun constant. Memang sudah ada. Okay, Xo ini adalah apabila spring ini digantung satu beban. Ini spring yang belum gantung beban. Okay, dan dia ada pergerakan jarak. Okay, so ini kita panggil Xo. Okay, so formula ini Kxo sama dengan mg. Tujuannya untuk kita nak cari nilai K. Okay, jika kita nak cari nilai K, K sama dengan mg bagi dengan Xo. Okay, so untuk spring, dia punya omega mesti pakai formula ini. Omega sama dengan punca kuasa 2 K per M. M adalah jisim beban tersebut. K adalah constant, satu spring constant. Okay, jika K tidak diberi, sebab kita nak cari omega kan, K tidak diberi, kita perlu cari mengikut formula inilah. K sama dengan mg over Xo ataupun Kxo sama dengan mg. Okay, so ini T sama juga 2 pi bagi dengan omega. Okay, so kita boleh cari siap-siap omega sama dengan K per M. Selepas tu baru ganti masuk dekat sini. Kalau awak nak hafal, buat macam ni cukup. T sama dengan 2 pi per omega. Kemudian cari omega asing. Cari omega asing, lepas tu masuk balik dalam T. Tidak perlu hafal macam ni, nak hafal pun boleh. Takut awak hafal terbalik saja, silap. Okay, okay, so formula untuk spring ada tambahan ini sahaja. Omega sama dengan punca kuasa 2 K over M. Okay, so sekarang ni kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan Xo, apakah yang dimaksudkan dengan X. Okay, okay, ini contoh spring tidak digantung. Ini belum gantung. Ini belum gantung spring beban, satu spring sahaja. Ini spring telah digantung satu beban ni. Okay, dan dia ada pemanjangan di sini. Pemanjangan ini kita panggil dia Xo. Okay, ini belum bergerak lagi. Dia cuma panjang sahaja. Okay, selepas itu kita tarik sebanyak nilai X ke bawah. Tarik sebanyak nilai X ni, contohnya 10 mm ke 20 mm ke, turun bawah, kemudian kita lepas tangan. Baru dia akan berayun, pergi atas, pergi balik, pergi atas, pergi balik. Semasa dia start berayun, baru kita boleh cari dia punya velocity, dia punya acceleration, dia punya periodic time. Okay, so sekarang apa yang penting, perlu bezakan maksud Xo dengan X. Okay, X ni adalah berapa banyak kita tarik turun, kemudian kita lepas tangan. Okay, sudah lepas tangan baru dia start berayun. Okay, so jumlah jarak sini Xo, sini X, so total dia Xo tambah X. Okay, so boleh faham tak Xo maksud apa, X maksud apa? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak boleh ni? Faham. Boleh ya? Okay, sebab nanti kita akan tengok soalan dia, awak kena bezakan lah Xo dengan X. Okay, so ini formula jika kita nak cari dia punya
force. Spring force sama dengan Kx ataupun sama dengan mg. Okey, Kx ataupun sama dengan mg. Ini formula lah, mesti kena ingat-ingat. Okey, so seterusnya kita tengok example terus. A spring support a body of mass 14 kg is found to extend 25 mm. The spring and the mass is displaced vertically through 23 mm and released. Okay, determine acceleration, periodic time. Okay, so sekarang keadaan dia, satu spring digantung satu beban, okay, Mn. Okay, M sama dengan 14 kg. Bila gantung 1 M ni, dia kata is found to extend 25 mm. Ini yang belum gantung. Okay, so ini sampai sini panjangnya 25 mm. Contohlah macam itulah gambar aja. Okay. Okay, lepas itu the spring and the mass is displaced vertically through 23 mm. Okay, maksud 23 mm adalah bila dia sudah gantung satu beban, kemudian ada orang tarik sebanyak 23. Lepas tu baru lepas tangan, baru dia akan start bayun ke atas ke bawah. Dia pergi balik macam tu. Okay, so awak perlu bezakan XO, ini adalah XO, ini adalah X. Okay, so nak cari acceleration. Okay, kita ingat balik acceleration, formula dia apa? Formula acceleration sama dengan X omega cos 2 kan. Lepas tu T sama dengan 2 pi per omega. Okay, ini formula mesti kena ingat. Kalau tak ingat, tak boleh buat. Okay, kita tengok solution. Okay, given XO sama dengan 25 mm, M sama dengan 14 kg, X sama dengan 0.023 meter. Okay, ini kena tukar meter jadi 0.025 meter. Okay, so ini keadaannya tadi telah diterangkan. Okay, so sekarang kalau kita nak cari acceleration sama dengan X omega kuasa 2 kan. So omega kuasa 2 ni tiada, kita perlu cari. Formula omega adalah sama dengan punca K over M. So K nak cari mana? K kena cari ikut formula ini. Okay, so gantikan sahaja mg sama dengan kxo ataupun tadi punya formula kxo sama dengan mg. Okay, sekarang kita nak cari k kan. So masukkan setiap nilai. Ini m, ini g, ini k yang kita nak cari. Ini xo. Okay, xo ini sudah meter. So dapat nilai k ni. Okay, selepas awak dapat nilai k, awak boleh cari omega. Okay, ini saya masukkan terus. Saya nak kamu salin buat omega asing. Omega sama dengan punca K per M kan. K 549 3.6 ataupun 94 bagi M 14. Okey, omega ni berapa? Tolong bagi tahu saya. Berapakah omega? Sembilan belas poin 81.
Okey, selepas awak dapat omega, masukkan dalam persamaan saja acceleration sama dengan x omega kuasa 2. So x adalah 0.023, omega adalah nilai ini, maka dapat acceleration dia sama dengan 9.03. Okey ini saya perlu tunjuk Okay, next kita tengok dia punya solution untuk T. Okay, T sama dengan, nak pakai formula ini ataupun kita ada T sama dengan 2 pi per omega kan. Okay, masukkan saja 2 pi bagikan dengan omega, omega sama dengan 19.81. Okay, terus dapat 0.317 saat. Tu boleh kalau awak tak hafal macam ni. Okey, seterusnya maximum spring force sama dengan formula ini K sebagai kata maximum. Kalau maximum kena ambil kira XO, bukan X sajalah, XO. So tambahkan XO dengan X, kemudian darab dengan K, dapat dia punya spring force. Okey, seterusnya. Tadi habis lagi. Belum. Okey, sudahkah? Dah puan. Okay, seterusnya nak cari velocity dengan acceleration. So sama juga. Okay, omega kita telah cari tadi kan. Okay, so tengok formula velocity. Omega darab dengan punca kuasa 2, amplitude tolak dengan x kuasa 2. Okay, sekarang amplitude ni ambil dekat mana? Okay, bila dia kata x sama dengan 12 mm, kan soalan tadi. Okay, velocity and acceleration when it is 12 mm from the equilibrium position. Okay, equilibrium maksudnya dia punya kedudukan statik sebelum dia gantung nilai sampai ke bawah. Bila dia kata 12 mm, maksudnya dia punya x dia 12 mm. Okay, so sekarang amplitude kenapakah dia boleh dapat 0.023? Amplitude adalah sejenis maximum displacement kan, dia sejenis jarak yang paling maksimum. Okay, maksudnya macam ni, tadi dia punya spring macam ni kan. Sini sebenarnya 23. Okey, kan baru dia start berayun. Pergi atas, pergi bawah. Okey, jadi sekarang dia kata pada jarak ataupun pada x sama dengan 12, dia punya velocity dia berapa? Okey, contohnya dia berayun sampai tahap macam ni. Contohnya 12. Berapakah velocity dengan acceleration dia? Okay, so sekarang kita nak tahu amplitude, kena compare lah 12 dengan 23. Yang maksimum adalah amplitude. So 12 ni lebih kecil daripada 23, maka 23 ini kita anggap dia sebagai amplitude. Sebab jarak lebih tinggi daripada jarak yang dia nak cari. So amplitude sama dengan 23. Okay,
So ini adalah nilai X, ini amplitude. So tekan kalkulator saja dapat nilai velocity. Okey, seterusnya acceleration sama dengan X darab dengan omega kuasa 2. Cuma terus letakkan nilai saja, ini X, ini omega, tekan kalkulator terus dapat nilai. Tapi formula kena ingat. Okey, sudahkah? Kita tengok example 2.5. Okay, two body of the mass 6.5 kg each. Okay, maksudnya kata ada dua jisim 6.5 kg each is attached to the end of the spring with a spring constant. Spring constant. So maksud ini nilai K. Okay, one of the mass will take out to make the mass swinging freely. Will take out one of the mass kan? Will take out. Determine the maximum displacement of a spring. Maximum displacement dengan periodic time, amplitude, velocity and acceleration when the middle point of the amplitude. Total energy. Okay, kita tengok. Sebelum dia berayun, dua mass digantung. Sebelum berayun dia gantung satu spring macam tu. Ada dua kali lah ini. Tapi kalau satu dikeluarkan, dia kata one of the mass will take out. Satu dikeluarkan, ini tinggal 6.5 saja, baru dia start berayun. So M hanya tinggal 65 ketika dia start berayun. Sebelum berayun, M ada 2. So kena tengok soalan baik-baik ya. Okay, kita tengok solution dia. Okay, displacement for the spring before swing XO. So maksudnya macam ni lah gambar rajanya. XO ni before swingnya dia ada 2. Okay, so kalau kita nak cari XO, kita pakai formula KXO sama dengan mg. Okay, so M di sini kena ambil kira 2 lah. M sama dengan 6.5 tambah dengan 6.5 ataupun darab 2. Sebab tu di sini darab 2. Okey, bagikan dengan K dapat 5.3 mm. Okey, sekarang kita tahu XO di sini sama dengan 5.3 mm. Okay, seterusnya nak cari periodic time dengan amplitude. So kita tahu K sama dengan 2450. Nak cari T sama dengan 2 pi bagikan dengan omega. So kena cari omega dulu. Omega sama dengan K per M. Okay, boleh cari omega asing, lepas tu baru cari T, ataupun direct macam ini pun boleh. Okay, cuba awak cari omega sama dengan berapa nilai dia. Okay, M di sini 6.5 ataupun 6.5 darab 2.
Okey, omega sama dengan berapa? So ini 6.5 sahaja. So omega sama dengan 19.41. Okey, selepas awak kira omega, nak cari T pun sudah senang, nak cari velocity kan, nak cari acceleration, semua dah jadi senang. Okey, so T sama dengan 2 pi bagikan dengan omega sama dengan 2 pi bagikan dengan 19.41. So jawapan dia sama, 0.324. Okey, kita tengok seterusnya. Nombor C, velocity and acceleration at the middle point of the amplitude. Okey, amplitude kita tahu sama dengan 0.26 meter. Okey, kenapa dapat 0.26 meter? Sebab kita ada formula tadi K XO1 sama dengan mg ataupun K yang amplitude punya sama dengan mg. Okey. So amplitude sama dengan mg per K. So dapat nilai 0.026. So ini amplitude. Okay, dia kata middle point of the amplitude. So jadi X sama dengan 13 sebab amplitude sama dengan 0.026. So bagi 2 jadi 0.013 meter. Okay, ini omega sudah siap dicari tadi. So sekarang nak cari acceleration sama dengan X omega cos 2. So X ganti 0.013. Ini omega, so dapat nilai acceleration. So velocity pun sama, just ganti nilai sahaja. Amplitude 0.026. Ini dia punya nilai X, so dapat velocity. Okay, seterusnya kita tengok total energy. Okay, total energy sama dengan strength energy in the spring. Sama dengan setengah Kx kuasa 2. Ini memang formula dia. Okay, tapi X di sini kita kena gantikan 2 kali. Sebab dia spring ni, bila dia pusing, bila dia berayun ke bawah, satu jarak dia pergi atas, so dia punya total energy mesti ke bawah tambah dengan ke atas. So dia punya X di sini sudah 2 kali ganda. Okey, kita ambil jarak yang paling maksimum iaitu amplitude 0.026 kan. So turun 0.026 dia pergi balik 0.026. Kita anggap dia maksimum. So dapat 0.0252. So darab dapat nilai ni lah. Ini dia punya energi. Okay, boleh faham lah. Boleh. Okay, buat satu summary dulu. Okay, sebelum ni kita cuma buat spring yang hanya satu spring macam ni gantung G-sim kan. Okay, jika spring yang ada 2 ke 3 ke, contoh macam ni. Contoh lah. Okay, ini M, ini MG. Okay,
So kalau sambungan dia macam ni, kita panggil dia sambungan dia apa? Selari kan. Okay, jika dia sambungan selari, contoh ini K1, dia punya spring constant dia berbeza K2, K3. Okay, so nak cari dia punya omega sama dengan K over M kan. Kalau dia 3 spring, maksud K ini mesti ambil K total ataupun K prime nya. Okay, contoh kalau selari punya K prime sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Okay, ataupun kalau ada banyak tambahlah, baru boleh masuk dekat sini. Okay, jika dia sambung selari kalau lebih daripada 1 spring. Okay, pernah ada ditanya lah, kalau dia tak cakap banyak spring, kamu anggap sebagai 1 spring macam ni sahaja. So omega terus sama dengan K over M. K ini hanya refer spring ini sahaja. Okay, jika dia lebih daripada 1 dan disambung macam ini selari, so kamu kena cari K prime ataupun K total dia, K1 tambah K2 tambah K3. Jika dia ada banyak-banyak spring. Okay, so tolong catat pada nota jika dia sambungan ni yang macam ni lah selari. Okay, catat dulu. Okey kah? Sudah? Oh, sudah. Okey, kita pergi next. Pendulum pula. Sudah nak habis chapter 2. Okey, pendulum. Dia panggil apa ni? Bahasa Melayu panggil apa? Pendulum. Bandul. Okay, kita tengok simple pendulum. A simple pendulum consists of particle. Dia ada satu M attached to the frictionless pivot by a thin support wire of the length L. Okay, so ini dia punya tempat gantung. Ini satu tali lah, ini tali digantung satu jisim. Okay, bila kita tarik sebanyak theta berapa darjah ni, ini L ni maksud panjang tali ni. Okay, kita tarik, lepas tangan dia akan pergi, dia akan swing lah macam ni, pergi balik. Okay, so pergi balik kita panggil satu ayunan ataupun satu oscillation lah, satu kali pergi dan balik. Okay, so dalam dia buat satu ayunan ni, kita boleh kira juga dia punya T berapa, dia punya frekuensi dia berapa, dia punya V pun boleh kira kalau dah perlu kira. Okay, dia punya acceleration pun boleh kira. Okay, so kamu kena faham lah, ini dia punya panjang kali, okay, ini dia punya theta, berapa sudut. Okay, berapa sudut ini merujuk kepada amplitude juga dalam bentuk sudut. Kalau amplitude dekat sini dia berapa meter, okay, jarak ni berapa meter dia angkat, kita angkat dia. Ini amplitude juga tapi dalam berapa meter, ini dalam berapa radian. Okay, kita tengok persamaan untuk pendulum. Okay, apa yang penting ini, omega sama dengan punca kuasa 2 G per L. Okay, G adalah gravity per L. L adalah dia punya panjang tali. Yang ni L ni, panjang tali yang ni L. Okay, yang penting omega.
kena tahu kira. So ini tak perlu hafal pun tak apa. T memang kita sudah tahu 2 pi bagi dengan omega. Okay, so selepas awak dapat nilai omega ini, ganti ke sini, maka boleh dapat T. Okay, frekuensi sama dengan 1/T. So persamaan yang sebelum ini semua sama sahaja, hanya berbeza pada omega. Okay, tolong ingat omega untuk pendulum. Okay, tengok contoh. Okay, a simple pendulum has an amplitude 7 degree and the period is 1.5 second. Determine the length of the pendulum amplitude. Okay, amplitude ini dalam bentuk berapa meter. Okay, maksud macam ni. Okay, ini sebanyak 7. Okay, so ini amplitude. Berapakah meter? Yang kita nak cari. Okay, so ini length ni L lah. Berapa panjang ni? Untuk yang ini nak cari amplitude untuk berapakah dia punya meter ni berapa. Okay, mula-mula sekali kita kena ingat balik dia punya persamaan omega sama dengan punca kuasa 2 G per L. Okay, ganti terus nilai sahaja nanti. Okay, L ni yang kita nak cari lah. So kita perlu carikan omega dulu. Selepas dapat omega, masuk balik ke sini, baru dapat dia punya nilai L. So omega macam mana nak cari, kena berkait dengan inilah tempo dia punya T. Sebab T sama dengan 2 pi per omega. Okay, kita tengok solution dia. Ini gambar rajanya. L ni panjang tali ni lah sama. So S, kenapa pakai S? Sebab kalau awak pakai matematik kamu pernah belajar macam ni tak? Sini ada theta kan? Kalau ini satu circle, okay, ini kalau awak nak cari ikut macam matematik, bentuk ni sama dengan bentuk ini kan. Okay, so ini S ni sama serupa macam awak matematik, dia formula S sama dengan R theta kan, ingat tak? So theta ini masih dalam radian. So konsep ini apply dekat sini sahaja, sebab kita nak cari panjang dia punya length ini lah. Okay, so mula-mula sekali theta ni mesti tukar jadi radian dulu. 7 degree tukarkan jadi berapakah radian. Okay, kalau tak ingat macam mana nak tukar degree 7 degree kepada radian, pakai darab dengan 7. Okay, samalah dengan ini kan, ini. Okay, so kena ingat pi bagi 180 darab dengan berapa darjah. So theta ni tukar radian dulu, selepas itu baru kita boleh cari panjang. Okay, cari theta, kemudian kita nak cari omega dulu. Omega sama dengan ini, datang dari mana? Datang daripada formula T sama dengan 2 pi bagi dengan omega. So dapat omega dulu dan ganti balik dekat persamaan tadi. Omega sama dengan, kita tengok dekat sini, omega sama dengan punca G per L kan, L ni L.
Okey, huruf besar, huruf kecil sama saja. Length bagi tali yang ni lah, panjang ni. Okey, ini kalau saya buat terus. Kalau kita buat daripada formula ini, saya sudah jadi nak cari L kan, L, so dia sudah jadi okey, jika saya nak cari L daripada nilai omega, tadi kita tahu omega sama dengan G per L kan. So sekarang nak cari L. So L adalah panjang yang ni dah tali ni, L. Okey. So nak hapuskan kuasa 2, kita kuasa 2 kan sama dengan G per L. Lepas tu L sama dengan G per omega kuasa 2. Okey, ganti 9.81 bagi omega 4.189. Okey, so L sama dengan 0.559 meter. Okey, kalau awak nak buat macam ini pun boleh. Ini awak ganti terus dalam persamaan yang ini, pakai persamaan macam ni. Kalau tak mau buat asing, buat omega dulu. Selepas dapat omega, masuk dalam persamaan ini, kemudian cari nilai L. So L dapat 0.559. Okey. Okey, kemudian kalau nak cari amplitude dalam berapa meter, maksud ini berapakah meter? Okey, berapa meter untuk yang ni? Pakai konsep matematik di sini nak cari dia punya length of the arc sama dengan yang ini kan, sama. Okey. So kalau matematik pakai S sama dengan R theta. So dia punya length of the arc amplitude sama dengan L theta, sebab kita sini panggil L. Kalau matematik panggil R. So L theta. So L adalah panjangnya yang kita carilah 0.559. So theta mesti dalam radian. So maka dapat nilai ini. Okay, so nilai ini 0.0683. Okey, selesai ya. Okey, habis. Ini selesai ke? Sudah selesai ke belum? Sudah tuan. Bye-bye. Okey, okey. Okey, kita pergi ke seterusnya kita buat summary dululah. Okey, apa yang kita belajar dalam spring. Okey, spring formula yang tambahan sahajalah. Ada omega sama dengan punca K per M. Okey. Lepas tu untuk pendulum, dia punya omega sama dengan G per L. Okey, kena ingat ni dua-dua ni berbeza. So yang lain tetap sama, T sama dengan 2 pi per omega, F sama dengan 1 per T. Okey, kalau nak cari acceleration sama dengan X omega kuasa 2. Dia punya B sama dengan omega amplitude kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2.
Okay, yang persamaan sebelum ni sama sahaja, hanya beza ini untuk spring, ini untuk pendulum. Okay, so formula awak mesti ingat sendiri, kena hafal. Okay, seterusnya kita tengok exercise. Sambung hari tu exercise bahagian A kan, soalan 1. Soalan sesi Disember 2015. Okay, ini kita sudah buat hari tu. Ini hari Isnin sudah buat. Isnin selesai. Sekarang buat B pula. Okay, B 10 degree. Okay, B, a pendulum amplitude is 10 degree and oscillation is 33 within 49.5 second. Calculate periodic time. Pendulum length. Macam mana cari? Okay, dia bagi theta sama dengan 10. Maksud macam ni. Sini 10 degree. Nah, cari panjang ni berapa? Dan dia bagi panjang L tak? Tak bagi. Oh, ini tak payah cari. Tak payah. Nak cari dia punya length ni berapa. Okay, L sama dengan berapa? Okay, sekarang ni dia bagi 33 within 49.5 second. Okay, ini membawa maksud apa ini? Okay, siapa nak tolong jawab? Okay, membawa maksud dia membuat 33 oscillation, mengambil masa 49.5 second. Okay, kalau periodic time T adalah masa untuk satu oscillation kan, so sekarang dia ada 33. Maksudnya awak kena ambil 49.5 second bahagi 33. Sudah terus dapat periodic time. Okey, boleh faham? Maksud ni Periodic time tu untuk satu oscillation lah, Puan. ya, betul. Untuk satu. So sekarang dia bagi tahu kita ada 33. Sudah ambil 49.5 second. So nak ambil satu oscillation tu berapa? Oh, terus bahagikan sahaja. So dekat sini T sama dengan 49 bagikan dengan 33. Okey, dapat 1.5 second. So yang penting awak perlu faham apa yang dimaksudkan dengan periodic time. Okey, kalau tak faham kita tengok balik nota periodic time. Tolong buka nota. Nah, yang ni the time taken. Okay, time taken for particle to complete one. Ini one oscillation. Okay, one. Maksudnya satu sahaja. Okay. So tadi punya
Dia kata ada 33, maksud kena bahagi 33. Okay, so periodic time sudah dapat. Sekarang ni pendulum length L ni berapa L? Okay, kalau nak cari L, kena pakai omega sama dengan G per L kan. Okay, nak cari L, so omega kuasa 2 sama dengan G per L. So L sama dengan G per omega kuasa 2. Okay, adakah dia bagi omega? Tak bagi kan? Okay, omega boleh dapat daripada T, nilai T ni. Okay, omega kita boleh dapat daripada T sama dengan 2 pi bagi dengan omega. So omega sama dengan 2 pi per T. Okay, sama dengan 2 pi bagi dengan 1.5. Okay, ini berapa omega? Okay, cuba tekan kalkulator. Okay, saya panggil nama, tolong jawab berapa nilai tu. Okay, Muhammad Azro, nilai omega tu berapa? Ada Muhammad Azro? Muhammad Azro tak masuk ah? Ya, Puan. Berapakah omega yang awak dapat? 4.18. 4.18. Okay, thank you. Okay, seterusnya awak masuk dekat formula ini. L sama dengan G per omega kuasa 2. Okay, so G sama dengan 9.81 bagikan omega 4.189. Okay, tolong bagi tahu saya jawapan ni berapa meter. Okay, saya panggil siapa? Yutaya Umar. Selalu lambat masuk Yutaya Umar. Adakah tak ada ni Yutaya? Tak ada lah Yutaya. Dia letak nama je dia tak ada lah. Arvin ada? Ada Puan. Berapa nilai meter? Berapa meter untuk L? 2.34 meter. Berapa? 2.34. 2.34. Ya. Sini ada kuasa 2. Okey, tekan sekali lagi kalkulator. 9.81 bahagi dia punya omega. Tolong bagi tahu salah tadi.
Tekan semula. 0.559 puan. Betul. Okay, kenapa tadi bagi salah? Kuasa Awak 2 tak- tak tekan puan. Awak kuasa 2 tu. So kena berhati-hatilah ada kuasa 2 situ. Okay, so awak dah siap kah? Dalam kertas awak. Sudah siap? Dah puan. Tadi Utaya tu tak ada, Utaya Puma tu. Tengok dia ada masuk tapi panggil tak ada orang jawab. Dia tak jawab. Okay, mungkin dia buka, lepas tu dia sudah jalan. Dia tak tunggu. Okay. Tak lama lagi kamu akan buat test untuk chapter ini, test. Okay, face to face. Saya akan pergi ke, kita tengok, kita bukan buat online test, face to face nanti. Mungkin 2 minggu lagi lah. So, awak kena bersedia. Bukan online lah. Kalau online, nanti awak salin saja. Hebat semua orang, kuis satu semua dapat penuh saja. Hampir-hampir lah 95, hampir 100 ramai. Okay. So untuk nak tahu adakah kamu tak tiru, kita buat face to face lah, baru tahu dia punya test. Okay, seterusnya kita sambung soalan 2. Baca dulu soalannya. Okay, tolong baca dulu soalan. Sesi Jun 2016. Kita buat satu soalan dulu baru habis. Baru boleh sambung Isnin depan. Okay, soalan dia tengok soalan dulu. A. Ini dia punya takrifan. Okay, meaning of the amplitude and the periodic time. Okay, siapa nak tolong jawab ataupun nak saya pick nama. Saya panggil nama baru awak ada orang akan dengar lah, sebab tadi saya panggil Utaya Kumar dia sudah hilang. Tapi nama ada. Saya tahu dia pergi mana. Okay. Meaning of the amplitude. Sanjay. Sanjay, ada tak ada? Puan. Sanjay. Puan. Awak dekat mana? Kenapa ada macam dengar lagu saja? Okey, apa yang dimaksud dengan amplitude? Nota tak ada ke? Ada puan tengah cari. Maksudnya awak tak ikut apa yang saya sedang buat. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih, awak tak perlu jawab. Dan lepas awak jumpa nanti awak bagi tahu saya lah. Okey, periodic time. Okay, tutup mic awak yang Sanjay. Naga sorot. Naga sorot.
Nak kesoran pun tiada. Semua main tipu saya. Nak kesoran? Nak kesoran dia online, tetapi saya panggil dia tak menjawab. Maksudnya dia sudah jalan ke mana lah kita tak tahu. Okay, tak apa, saya remark di sini sahaja. Nanti kita face to face kita tahulah. The maximum displacement of the particle for its resting position is known as amplitude, madam. Awak sanjay ya. Yeah. Okay. Mana awak kawan awak tu nak kesoran? Nak kesoran tu ada lah. Tak tahu puan. Okey, tak apa, saya nampak dia online. Tu hari ni saya nak tahulah masih mengikut kelas ataupun awak letak saja dan awak jalan. Okey. Nanti test kita tahulah siapa mengikut kelas, siapa tak mengikut kelas. Okey, tak apa, terima kasih Sanjay telah menjawab. Okey, puan. Kita sambung soalan. Sesi Jun 2016. Okey, so ini dah boleh jawab, tengok nota saja. Amplitude maksud apa? Yang main point dan maximum displacement ada main point. Tapi kalau nak susun ayat, tolong susun cantik lah. Periodic time, the time taken for the particle to move in one oscillation. Okay, B. A particle moving with a simple harmonic motion having a 3 meter per second velocity with 7 meter per second square acceleration. Determine the amplitude and periodic time for the oscillation when located 100 mm from center of the journey. Okay, so yang ini dia bagi velocity dengan acceleration. Kemudian kita nak cari amplitude dan periodic time. Mula-mula sekali kita kena cari omega dulu. Selepas dapat omega, baru kita boleh cari amplitude. Selepas dapat amplitude, kita siaplah amplitude dan lepas tu nak cari periodic time, terus masuk dalam 2 pi per omega. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, saya buka file. Okay, saya tulis kat sini, awak tengok kertas soalan awak. Kan saya suruh kamu print kan, tapi ada orang tak print lah saya rasa. Okay, B sama dengan 3. Dia punya acceleration sama dengan 7. Dan dia punya X sama dengan 100 mm sama dengan 0.1 meter. Okey, ini maklumat yang diberi. Kita nak cari T sama dengan berapa dengan dia punya amplitude dia sama dengan berapa. Okey, ini dia bukan spring. Kalau spring dia akan bagi tahu spring, ini adalah circular motion. So kita kena cari omega dulu. Kalau nak cari omega, nilai ini nak pakai ataupun nilai ini, kita kena tengok baik-baik formula. Tulis saja V sama dengan omega puncak amplitude ni.
Okey, lepas tu acceleration sama dengan x omega kuasa 2. Okey, so senang cari, kita pakai formula acceleration. Sebab acceleration ada nilai dan x ada nilai omega yang kita nak cari. Okey, daripada persamaan ni kita cari omega. So omega kuasa 2 sama dengan a over x. Okey, omega sama dengan okey, berapakah nilai omega? Okey, sudah dapat omega, boleh cari T. Okey, T sama dengan 2 pi bahagikan dengan omega. Sama dengan 2 pi bahagikan dengan 8.37. Sama dengan berapa nilai? Okey, berapakah nilai untuk T? Tekan kalkulator. Okey, saya panggil nama Muhammad Amar bin Yasir. Muhammad Amar Yasir. Ada? Amar? DKM 6B 5B. Muhammad Amar. Muhammad Amar Yasir tiada. Muhammad Amar bin Zulkifli ada tak ada? Ya, Puan. Berapakah nilai untuk T? Ya. Berapa, Puan? T. Tekan kalkulator sahaja. Saya nak tengok kamu ikut ke tak ikut. Rupanya tak ikut juga Muhammad Amar ya Zulkifli. Amar, Puan. berapa nilai ni? Kamu buat apa tadi? Amar. Awak nak duduk lagi sekali lagi ke? Nombor 0.75 Amar. Tekan kalkulator. Okey. Okey, tak apa. Saya dah tahu keadaan awak. Tak apa, terima kasih. Okey, nanti saya panggil Muhammad Amar Yasir pun tak jawab. Ramai hari ni tak jawab. Okey, seterusnya kita nak cari amplitude kan. Amplitude sama dengan apa? Nak cari kan, kena pakai persamaan V. Okey, V sama dengan omega punca A kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Okey, nak cari amplitude. So, V ganti nilai V adalah 3. Okey, omega 8.37 punca. Lepas tu kita nak cari A kan, amplitude. Okey, X adalah 0.1. Okey, sampai macam ni kena awak mesti boleh selesaikan. Okey, pindahkan 8.37 ni jadi bahagi. So ini okey. Lepas itu cari sampai dapat nilai A. Okey, kira dulu. Nanti saya tunggu jawapannya. Okey, kira. Tolong kira. Yang tadi panggil nama tak menjawab tu, saya bagi chance lagi, nanti saya panggil nama jawab.
Okey, saya sambung sini. Ni ya. 3. Okey, sampai dapat nilai A. Okey, A berapa nilai A? Ada siapa nak tolong jawab? Kalau tiada, saya panggil nama. Kalau dah siap. Puan, Puan, saya dapat 0.1138. Untuk nilai apa? A. Tapi dekat sini dah ada kuasa 2 kan? Punca? Puan, Oh. saya dapat 0.371. Ya, okey. Betul. 0.371. Tapi belakang ada point kan? Okey, meter. Okey, tadi Kuga tu awak belum punca kuasa 2. So ni punca. Ini dah jawapannya untuk nilai A, amplitude. Okey, so semua dapat Saya anggap semua dapat. Okey, so seterusnya nak cari C. Bagi C pula. Okey, tengok C. Okey, C. A simple pendulum was observed to perform 25 acceleration in 65 seconds of amplitude 6 degree. Find the length of the pendulum. Okey, ini sama macam soalan contoh tadi atasnya kan ini. Okey. Sama sahaja dia punya bentuk soalan. Okey. Tapi sekarang ni nak cari length sahaja. Okey, awak boleh buat dulu. Okey, kalau nilai ni 25 acceleration in 65 second, ini membawa maksud ni T sama dengan terus ambil 65 bahagi dengan 25. Okey, dapat nilai T adalah 2.6. Okey, so maksud dekat sini sudah dapat T sama dengan 2.6 second. Okey, kemudian dia punya theta dia 6 darjah. Tukarkan jadi radian. Siap-siap. 6 darjah sama dengan berapa radian? Sama dengan 6 darab dengan pi bagi 180. Okey, radian sudah dapat. Okey, selepas itu awak cari omega melalui nilai T. Sebab kita tahu formula T sama dengan 2 pi per omega. Dapatkan omega dulu daripada nilai T. Okey, selepas awak sudah dapat nilai omega, masuk balik dalam persamaan omega. Okey, so tolong ingat T sama dengan 2.6. Dia punya darjah ni 0.1047. Okey, saya buka kertas.
Okey, tadi kita sudah dapat T sama dengan 65 bagi 25 kan. Okey, dapat 2.6. Okey, kemudian dia beri kita 6 darjah sama dengan 6 darab pi bagi 180 sama dengan 0.1047 radian. Okey. Kemudian kita cari omega. Daripada T sama dengan 2 pi bagi omega. So omega sama dengan 2 pi bagi dengan T. Okey, 2 pi bagi dengan T adalah 2.6. Okey. Okey, awak akan dapat omega sama dengan 2.417. Kita tunggu letak 42. Okey, 2.42 radian per second. Okey, sudah dapat omega. Kita masuk balik dekat formula. Omega sama dengan, kalau pendulum G per L kan. Okey, dari sinilah kita dapat nilai L. Okey, so omega kuasa 2 sama dengan G per L. So L sama dengan G per omega kuasa 2. Okey, ganti nilai G 9.81 bagikan dengan omega 2.42. Ada kuasa 2. So L dapat. Okey, tekan kalkulator dan saya nak tahu sama ada orang fokus ke tidak. Saya panggil nama. Okey, tekan kalkulator. Okey, saya panggil lagi Utaya rumah ada tak? Dah banyak kali saya panggil nama dia tak menjawab langsung. Memang tak ada Utaya. Dia letak attendance sahaja, tapi dia orang yang ada. Ada ban. Why Utaya rumah? Saya Utaya Kumar ban. Ya, apa nilai dia? Sekejap ban. .81 divided by 2.42. One 1.675. Okey. Okey, boleh tutup mic awak? Okey, terima kasih, tutup mic awak. Okey, jadi kita pun telah siap untuk soalan sesi Jun 2016. Sudah 2 soalan. So, contoh soalan final exam dia memang macam ni lah. Test ke, quiz tak ada test pun. Kalau soalan chapter 2 memang soalan dia macam ni sahaja. Dia boleh campur circular motion, boleh campur spring, boleh campur pendulum. Tiga-tiga keluar semua. Ataupun keluar spring sahaja, ataupun keluar circular motion. Selalu dia campur lah. Okay, so macam ni sahaja dia punya solution dia. Okay, saya harap kamu boleh buat exercise seterusnya. Kita akan bincang untuk hari Isnin. Okay, ada 3 soalan lagi kan. Okay, ni contoh semua adalah sesi-sesi lepas punya. Okay, contoh soalan macam tu. Okay, ada lagi 3 soalan. Sesi Disember 2016, sesi Jun 2017, sesi Disember 2017. Okay, ada 3 lagi kita akan tengok. Kalau ada banyak masa, kita akan tengok lebih lagi. Okay, so saya rasa sampai sini saja untuk hari ini. Okay,
Harap-harap awak boleh buat exercise lah, boleh tengok balik nota. Okay, kita jumpa hari Isnin. Okay, jangan left dulu, nak ambil attendance. Okay, sudah ada attendance. Okay, terima kasih Puan. boleh leave. Puan, hari Isnin depan ada orang mau pergi DSM, ada satu talk. Berapa orang pergi? 13. 13. Daripada kelas sama ni. Ya. Pukul berapa start? 7:30 sampai pukul 5. 7.45. Oh, so Isnin kita tak boleh berkelas lah macam tu. 13 orang pergi ya. Ramai ya. Okay, kalau macam ni kita nanti dulu saya tengok memo dulu. Betulkah kamu pergi? Okay, tak apa. Esok saya bagi tahu lah kelas macam mana. Okay, Puan. Baik Okay, Puan. ya. Esok ke hari Sabtu Ahad saya bagi tahu Isnin kelas macam mana. Ada ke tak ada lah. Okay. So saya nak tengok dulu lah dia bersurat. Okay. So kita berhenti di sini dulu. Nanti apa-apa saya WhatsApp dalam grup. Okay, terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima Terima kasih, kasih. Terima kasih Puan. Thank you, Puan. Okay, you tanya Kumar langsung tak jawab tadi. Sekarang baru jawab. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Okay, saya end meeting. Semua orang boleh leave.